Program Sejati Madani, peluang penduduk setempat tingkatkan ekonomi. Itu antara paparan Negeri di Bawah Bayau. Perkembangan lanjut terus saja bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, sahih. Komuniti setempat disaran merebut peluang dalam program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani bagi meningkatkan ekonomi masing-masing. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata, program tersebut merupakan satu inisiatif kerajaan Madani bagi merancangkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti. Contohnya kalau satu kampung itu melaksanakan aktiviti ekonomi, kursus dan juga membangunkan produk berasaskan pelancongan mereka, selepas itu mereka boleh tubuhkan koperasi dan mendapat perkhidmatan yang berkaitan daripada kementerian saya dan agensi kementerian saya. Datuk Iwan yang juga adun kedamaian ditemui pemberita selepas program membudayakan masyarakat berkooperasi Zon Tamu Darat Kedamaian di Kota Belud. Setakat ini, 4 komuniti di kawasan itu telah mendapat dana Sejati Madani. Sejati Madani yang dilancar pada 25 Mac lepas merupakan satu bentuk program bantuan kerajaan bertujuan mengupayakan komuniti melalui aktiviti peningkatan sosioekonomi. 5 sektor menjadi tumpuan iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitaliti serta aktiviti hijau dan kitar semula. Pelan Strategik Perpustakaan Negara Malaysia 2024-2028 dibangunkan bagi meningkatkan budaya membaca dalam kalangan rakyat di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang berkata, ini selaras teras strategi ketiga iaitu pengukuhan pembudayaan ilmu ke arah pembelajaran sepanjang hayat. Datuk Aaron berkata 50 program utama galakan membaca dan pembudayaan ilmu telah dikenal pasti menerusi pelan strategik itu dengan hasrat melahirkan masyarakat madani berilmu pengetahuan, bersatu padu dan berbudaya nilai tinggi. Beliau berucap menutup program kembara ilmu ini khazanah kita di Perpustakaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Pelan strategik itu juga menyokong dekad membaca kebangsaan yang bermatlamat menjadikan Malaysia sebagai negara pembaca menjelang tahun 2030 serta dasar perpaduan negara 2021-2030. Pelbagai usaha juga dilaksana bagi memupuk budaya membaca dengan 93,797 program pembudayaan galakan membaca dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh sepanjang 2023 hingga Jun 2024 melibatkan penyertaan 3.3 juta orang. Tambahnya, PNM juga komited memberikan perkhidmatan maklumat kepada orang awam melalui penyediaan pelbagai bahan bacaan termasuk bahan bercetak dan bahan digital. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2024 Sabah yang masuk hari ke-18 hari ini kini berada di Kudat. Ketibaan peserta konvoi di mini kompleks Sukan Kudat disambut dengan persembahan tarian singa oleh pelajar Sekolah Menengah Pei-Sin sebagai lambang perpaduan masyarakat pelbagai kaum di daerah itu dalam meraihkan Bulan Kebangsaan. Ahli Parlimen Kudat Datuk Verdon Bahanda dan pemimpin setempat bersama-sama meraihkan ketibaan peserta konvoi. Kita tonjolkan setiap daripada etnik ini untuk memberikan mereka inspirasi ataupun memberikan pandangan ataupun memberikan penjelasan kepada orang bahawa di Kudat ini kita mempunyai masyarakat yang pelbagai tetapi hidup dalam keadaan harmoni. Datuk Verdon kemudiannya melepaskan peserta konvoi ke lokasi seterusnya, Matunggong. Sementara itu, Adun Matunggong Datuk Julita Mojungki ketika meraihkan KMJG 2024 di perkarangan pejabat daerah kecil Matunggong berpesan agar masyarakat terus meningkatkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan pelbagai kaum. Kita tidak bolehlah beranggapan bahawa apa yang kita ada sekarang ini berkekalan. Sekiranya kita tidak menjaga itu dengan kejujuran dan rasa toleransi antara satu dengan yang lain. Sebab masyarakat kita ini adalah masyarakat yang berbilang kaum.
Konvoi KMJG 2024 Sabah kini sudah menelusuri lebih 2,000 kilometer jarak perjalanan. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO terus membantu usahawan Bumiputera di negeri ini mendapatkan premis perniagaan sama ada secara sewaan maupun jualan terus. Ketika ini SEDCO menyediakan premis perniagaan hampir di seluruh negeri yang memberi peluang kepada peniaga Bumiputera mendapatkan premis pada harga berpatutan. Pengurus Besar Kumpulan SEDCO Haisar RH Ajas Nabijan berkata, ketika ini SEDCO sedang merancang membina premis di Weston, Pitas, Gunggung dan Kalabakan. Kita mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan juga kerana terus menyalurkan dana kepada SEDCO untuk program-program ini. Haisar ditemui RTM selepas merasmikan SEDCO Bazaria di Kota Kinabalu. SEDCO juga terlibat dalam membantu usahawan Bumiputera menerusi latihan dan kursus selain skim pinjaman. Mengenai Bazaria ini, Haisar berkata ia memberi peluang kepada usahawan Bumiputera mempromosi produk masing-masing agar lebih dikenali. Ia diadakan di pusat beli belah kerana pendedahan lebih luas kepada pelanggan tempatan dan pelancong. Lebih 10,000 pengunjung hadir memeriahkan konsert Gagar Merdeka Kihoi GMK 2024 anjuran RTM Sabah yang berlangsung di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Konsert GMK membabitkan 3 stesen radio iaitu Sabah FM, Sabah VFM dan Labuan FM diadakan bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan Hari Sabah. Konsert GMK ini menampilkan beberapa artis terkenal tanah air iaitu Ernie Zakri, Hayal Husaini, Izzad Lazim, Ilya Guntabid, Elika Paujin, Den Bisa, Rosario dan Ray Kimara. Orang ramai yang hadir dihiburkan dengan lagu-lagu patriotik selain lagu terkini dan popular tanah air. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan dan Pengarah Penyiaran Sabah Salma Hashim. Buat julung kalinya, konsert ini turut disiarkan di TV2 pada 2 September depan bermula pukul 9 malam. Selain menaikkan semangat patriotisme dan rasa cinta kepada negara, konsert GMK ini antara pendekatan RTM Sabah mendekati dan melestarikan jenama RTM kepada masyarakat setempat. Sementara itu, lebih 5,000 peserta menyertai program larian Jom Malaysia China sempena ulang tahun ke-50 persahabatan dan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China di Kota Kinabalu. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jin Ze mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Bercakap kepada pemberita, Datuk Fung menzahirkan ucapan penghargaan kepada Persatuan Persahabatan Malaysia-China Sabah atas komitmen dan kejayaan penganjuran program larian ini. Disambut baik oleh kalangan orang ramai, khususnya di KK. Dan juga ini menunjukkan komitmen ataupun satu sambutan ataupun satu reaksi daripada kalangan orang ramai terhadap ulang tahun ke-50 Diplomatic Relations Malaysia-China yang begitu rapat sekali. Sementara itu, Presiden Persatuan Persahabatan Malaysia-China Sabah, Dr. O.A. Sun berkata, pelbagai acara bakal diadakan sepanjang tahun ini sempena hubungan diplomatik Malaysia-China ke-50 termasuk larian Jom Malaysia-China. Begitulah kita boleh memupukkan persahabatan di antara pihak-pihak swasta di negara China dan juga di Malaysia khususnya negeri Sabah ini. Acara larian yang sama telah diadakan di wilayah Kuangtung pada April yang lepas dan bercadang menganjurkan acara yang serupa di wilayah Shanghai pada Oktober depan. Baik, saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Sahi. Baik, Soren, terima kasih.